وسلم صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung diskusi kita bagi buku An-Naba'ul Azim. Insya-Allah ini merupakan pertemuan terakhir kita dalam membincangkan teori Al-Quran dan juga isu-isu berkaitan Al-Quran menurut buku An-Naba'ul Azim ataupun Perkhabaran Agung. Pembentangan saya selama ini dan juga malam ni merupakan pembuka, lebih kepada pembuka dan juga menyebut poin-poin penting dalam buku ini, dan juga selebihnya saya mencadangkan pendengar untuk membaca buku ini insya-Allah dari awal sampai akhir. Baik. Jadi untuk malam ini insya-Allah kita akan menyentuh tentang salah satu aspek penting Al-Quran, sifat penting Al-Quran, iaitu Al-Quran dari arti kata dia punya surah demi surah. Dari sudut kesatuan surah mungkin kita boleh sebut demikian. Okey. Sebelum ini kita dah membicarakan Al-Quran dalam arti kata ayat demi ayat. Okey, ayat demi ayat, ayat-ayat pendek. Kita lihat bagaimana dia ada berkaitan, dan susunannya yang cantik walaupun ringkas, sifatnya yang tidak hanya nak fokus ringkas sampai hilangkan makna, tapi tidaklah sampai nak banyak perkataan yang tidak diperlukan. Tak. Al-Quran setiap perkataan bahkan setiap hurufnya diperlukan dan juga penting, ada makna. Ini kita dah bincang dalam pertemuan lepas. Ada 4 sifat Quran bercakap, ada akal sebagaimana ia bercakap juga pada naluri kita. Al-Quran boleh difahami oleh masyarakat awam dan juga boleh difahami oleh masyarakat terpelajar ahli ilmu dengan kefahaman yang berbeza, tetapi Al-Quran material yang cukup menarik dan juga mu'jiz, mempunyai keajaiban yang tersendiri kerana datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. So, hari ini kita akan bicarakan tentang kesatuan surah Al-Quran. Kalau kita dah bicarakan tentang sifat-sifat ayat Al-Quran dan juga ayat surah-surah pendek lah, termasuk ayat Quran yang kita bincang sebelum ini, potongan-potongan ayat Quran termasuk ayat-ayat pendek ataupun surah-surah pendek. Kita bicarakan hari ini tentang Al-Quran dari sudut dia punya wahdatus suwar, wahdah. Okey? Ataupun al-kathrah wal wahidah. Dia banyak isu dalam satu surah itu. Tema dia berbagai, tapi ada satu tema utama yang mengikat. Itu maksud dia. Maksudnya kesatuan dalam kepelbagaian. Okey, ada pelbagai isu, ada pelbagai hukum hakam dibincangkan, tapi ada satu tema utama. Di Al-Quran ini seperti satu jasad. Jasad yang lengkap. Ada mata, ada kepala, ada telinga, ada tangan. Dia saling berkaitan. Walaupun mata itu untuk melihat, telinga itu untuk mendengar, lidah itu untuk berbicara, tangan itu untuk menggenggam dan juga melakukan perbuatan yang memerlukan tangan. Kaki itu untuk bergerak dan juga sebagainya. Okey, semua ada function masing-masing. Tapi function berbeza. Apa nama ni? Kita panggil panca indera. Contohnya ada 5 panca, berbeza di satu tubuh yang sama. Ini kita panggil berbeza tetapi satu. Ini juga dalam surah Al-Quran banyak. Kalau kita boleh lihat aspek ini. Okey. Kadang-kadang masa kecil-kecil dulu, ini pengalaman saya masa kecil-kecil dulu, kita baca Quran. Kita baca Quran dan juga kita cubalah baca terjemahannya sekali. Masa sekolah menengah bagi contoh. Kita lihat kenapa tadi cerita tentang Nabi Musa. Selepas itu cerita tentang Nabi lain juga. Kisah Nabi Musa tu macam tak habis lagi. Ada berhenti setakat tu je point dia. Kisah ni pula pendek, kisah ni pula panjang dalam surah yang sama. Kenapa tak bersambung apa semua? Kenapa semuanya tak macam surah Yusuf? Sambung. Ataupun Al-Qasas. Kan? Fokus on Nabi Musa, Al-Qasas. Tetapi bagi orang yang pandang secara cetek ataupun
sekali lalu kita pelik. Tapi apabila kita belajar dan juga belajar, kita akan dapati itu merupakan salah satu ketidakfahaman kita bahasa satu masa lalu. Apabila kita baca dengan teliti, kita lihat ada perkaitan. Kita lihat suratul Kahfi, dijelaskan perkaitannya. Saya tak akan jelaskan kat sini lah. Ini perlukan masa yang panjang ataupun slot yang lain. Tapi kat sini nak bagi tahu ciri-ciri dalam surah Al-Kahfi sebagai contoh. Ada beberapa penulis-tulis antaranya yang terkenal ialah Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Maksudnya isu dalam tu ialah isu fitnah. Ada fitnah harta benda, material lah. Ada fitnah kekuasaan. Ada fitnah ilmu. Ada juga solusi tentang bentuk kekuasaan dan juga pengurusan harta sebagaimana kisah Dzulqarnain. Ada juga solusi dalam erti kata sikap adab untuk ilmu yang dicadangkan dalam Quran, kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Kepentingan untuk bersabar, kepentingan untuk mengetahui hikmah di sebalik setiap sesuatu yang berlaku dalam menghadapi dunia penuh pancaroba. Baik, itu surah Al-Kahfi. Walaupun kita lihat isu yang berbeza ataupun peristiwa yang berbeza. Contoh bermula dengan kisah Ashabul Kahfi. Kan? Lepas ada kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Ada kisah ataupun ada perumpamaan. Perumpamaan lebih tepat. Ada perumpamaan dua pemilik kebun. Ada kisah lagi Dzulqarnain. Kan? Jadi, macam mana nak damaikan ini? Ini ulama tafsir bicarakan. Ini juga bab isu al-kathrah wal-wahidah. Begitu juga kalau kita lihat surah yang lain sebagai contoh apa? Surah Al-Baqarah. Beliau dalam buku ini saya tak akan bicarakan. Mungkin next time insya-Allah. Di bawah masa ini saya akan berhenti bahagian teori je. Dalam kelas saya yang sebelum ini saya sempat aja bahagian teori juga. Yang surah Al-Baqarah saya cadangkan baca sendirilah. Okey, dia punya aplikasi. Beliau apply teori tentang Quran ini dalam satu surah walaupun nampak isu berbeza, tema ada perbezaan berbagai, tetapi sebenarnya itu ada satu elemen sama yang mengikat, yang terbesar. Elemen sama yang mengikat. Jadi, elemen yang mengikat itu yang beliau katakan satu, ada kesatuan kat situ. Kan? Jadi, beliau pilih surah Al-Baqarah sebab apa? Itu surah yang paling panjang. Ini bukti yang paling kukuh lah. Sebab ini surah yang paling panjang. Kalau surah yang lebih pendek daripada ini lagi mudah untuk aku jelaskan. Dia punya Al-Wahidah. Walaupun Al-Kathrah. Al-Kathrah. Walaupun banyak. Tetapi dia ada kesatuan. Begitu juga kalau kita, ini kalau dia boleh baca contoh beliau aplikasi. Begitu juga kalau kita lihat surah-surah yang lain. Banyak surah-surah lain. Sebahagian penulis dah aplikasikan hal ini. Dia panggil maqasid aswar. Dalam surah ada objektifnya. Dan Suratul Nisa ada objektifnya. Contoh ada buku yang penting ditulis oleh salah seorang ulama. Saya ada download sebelum ini. Dia juga tulis tentang Suratul Kahfi. Suratul Nisa Al-Mujtama' Al-Mu'min ke macam mana? Kama tusawwiruhu Suratul Nisa lebih kurang Al-Madani, Syekh Al-Madani Al-Alamah dalam tafsir dia. Salah seorang ulama Azhar. Karangan penting tentang Suratul Nisa. Ada juga Syekh Ibrahim Al-Kilani, beliau ada buku tentang surah Al-Maidah. Jelaskan hubung kaitnya dan juga tema utamanya. Suratul Namli. Contohnya ada tema yang utama, elemen utama yang mengikat keseluruhan perbincangan. Lalu kita boleh lihat dari sudut itu. Itu cara ramai buat begitu. Ramai itu, walaupun ramai buat begitu, tapi tak semestinya kualiti yang sama. Dia bergantung dengan latar belakang penulis dan juga pentafsir tersebut. Hebat dia, hebatlah hasilnya. Sebagaimana hebat kalau kita lihat tafsir Syekh Al-Alamah Muhammad Abdullah Diras ini di hujung ini, tafsir beliau tentang surah Al-Baqarah. Sebagaimana hebatnya kalau kita lihat tafsir Suratul Nisa oleh Syekh Al-Madani yang saya sebut tadi. Sebagaimana hebatnya kalau kita lihat tafsir Suratul Kahfi yang dibicarakan oleh Al-Imam Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Sebagaimana hebatnya kalau kita lihat oleh tokoh-tokoh yang lain. Bagi contoh kalau yang ringkas tafsir Al-Mawdu'i oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau apply benda perkara sebeginilah. Walaupun agak tidak mungkin kita boleh lihat banyak perkara
kita harapkan lebih beliau sentuh lagi dan juga tebal lagi. Okay, beliau cuba follow, beliau jelas di awal muqaddimah buku beliau Tafsir Mawdu'i itu, beliau cuba ikut jejak langkah diras dan juga beliau kata alangkah kalau diras juga apply kepada surah-surah lain sebagaimana dia apply pada surah Al-Baqarah. Jadi buku-buku yang saya sebut tadi termasuk buku Syekh Muhammad Al-Ghazali antara buku yang penting. Buku yang cukup penting untuk kita tadabbur. Saya akan prefer buku-buku sebegitu. Saya tak akan prefer kepada orang yang tidak ada latar belakang tafsir, latar belakang ilmu-ilmu Islam untuk membaca buku yang dalam tu banyak riwayat. Buku baca terjemahan Ibn Kathir ke, terjemahan perbahasan-perbahasan yang banyak cabang fiqh dalam sebagaimana tafsir terjemahan Qurtubi ke. Tak, itu bukan untuk orang. Itu untuk pengkaji boleh. Dan juga ahli ilmu dan juga orang yang ada asas dalam bidang ilmu Islam. So, saya cadangkan buku yang tadilah itu sampingan. Tapi kita nak beritahu ini yang dibicarakan oleh Al-Allamah Muhammad Abdullah Diras dalam perbincangan ini tentang kesatuan dalam setiap surah. Okey? Jadi kalau kita lihat beliau memberi, kalau kita Al-Quran ini beliau sentuh tentang ijaz tentang hal ini. Al-Quran ini kalau kita lihat macam mana boleh surah itu disusun sebegitu dengan cukup cantik. Ini panggil munasabah. Antara ayat satu hal, antara surah pun boleh lihat. Okey, antara ayat dalam satu surah ada berkaitan demi berkaitan demi berkaitan sekiranya kita meneliti lanjut. Jadi ini boleh menjawab tohmahan sebahagian orang yang menyatakan Al-Quran ni sekejap bicarakan tentang itu masalah tak faham. Sekejap bicara tentang ini itu masalah. Tapi bila kita faham tentang aspek al-kathrah wal-wahidah ini, tapi al-wahdah al-mawdu' yang mungkin boleh sebut ada perbezaan yang minimum lah teori dalam kalangan pelbagai ulama tentang aspek ini, tapi mereka ada persamaan. Syekh Qutb pun aplikasikan sebegini dalam Tafsir Fizullah beliau. Syekh Muhammad Abduh pun highlight tentang isu ini dalam tafsir beliau. Jadi beliau yang menariknya, Al-Quran itu bukannya ditulis macam tu. Bukannya diturunkan sekaligus macam tu. Macam mana pula? Yang ajaib, lebih ajaib. Al-Quran itu diturunkan dalam peristiwa yang berbeza. Sejak peristiwa ini. Contohnya setengah surah diturunkan bertahun-tahun. Kan? Ayat ini diturunkan pada peristiwa itu, ayat ini pula. Tapi disusun letak. Kenapa ayat itu tak dalam surah lain diturunkan yang waktu terdekat dengan dia? Kan, tapi diletakkan dalam surah yang berbeza. Ini perlukan ini salah satu bukti kehebatan dan juga kemukjizatan Al-Quran. Okey? Sebab kalau seseorang tulis begitu, kata Syekh, kalau seseorang katakan Nabi Muhammad SAW dah tulis dah, kalau ada orang kata macam tu. Dah tulis dah. Tapi dia keluarkan ayat itu sedikit demi sedikit. Okey, kita katakan kalau seseorang buat demikian pada zaman ini. Okey? Tulis satu surah lengkap. Satu surah. Kita tak cakap satu Quran. Satu Quran lagi beban. Satu surah. Panjang je mungkin 10 muka surat dulu. Dalam itu ada 15 isu. Katakan. Hukum hakam yang berbeza. Isu akidah apa semua. Okey. Bila nak turunkan? Okey. Yang ni aku nak buat dalam peristiwa masa ada majlis di tempat sekian-sekian. Yang ni pula aku nak keluarkan ayat ini dalam pertemuan sekian masa peristiwa. Okay. Orang boleh atur begitu. Tapi akan berlaku begitu ke tak? Kita tak boleh kata begitu. Sebab kita tak boleh rancang dengan teliti bahawanya peristiwa itu akan berlaku. Orang itu akan hadir. Peristiwa ini pula akan berlaku. So, kalau orang begitu, sama ada orang kata Syekh, sama ada ini orang jahil. Ataupun orang yang cerdik betul-betul. Jaksana betul-betul. Kan? Jadi kita lihat, ini salah satu mungkin maksudnya orang boleh mendakwa begitu, sama ada orang yang bodoh semata-mata ataupun orang yang bijaksana. Bukan sekadar bijaksana tetapi dia dapat daripada yang lebih daripada dia, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang turunkan pada waktu yang sesuai, tapi ayat itu sendiri diletakkan di surah yang sesuai. Okey. Dan juga yang menarik lagi, Nabi SAW walaupun ayat ini diturunkan berbeza pada waktu yang berbeza, dan juga kalau kita lah tunggu turun habis dulu. Tunggu material adalah yang lengkap dulu. Bahan-bahan tu ada lengkap dulu. Baru kita buat ramuan. Yang ni letak kat sini. Yang ni letak kat sini. Baru kita asingkan. Tetapi Nabi SAW tak.
Bila turunkan ayat tertentu, dia kata ayat ini letak dalam surah ini, dibacakan surah ini. Sebab itu yang diajarkan kepada baginda SAW oleh Jibril yang menyampaikan apa yang Allah Ta'ala suruh sampaikan. Itu daripada Allah SWT hakikatnya disampaikan oleh Jibril. Jadi sebelum lengkap ayat itu keseluruhan, ataupun sebelum lengkap turun seluruh ayat Quran, patutnya tunggu dulu. Seluruh ayat Quran lepas tu susun sendiri kan. Kalau demikian, tapi tidak. Ini salah satu kemukjizatan Al-Quran. Turun dalam peristiwa yang berbeza, konteks yang berbeza, ada tahun yang kadang-kadang berbeza jauh. Tapi yang ni letak dalam surah ni, yang ni letak dalam surah ni. Hasilnya pula, hasilnya ada perkaitan. Hasilnya ada perkaitan. Syekh ada beri gambaran lah untuk memudahkan untuk faham. Beri gambaran, beliau kata satu contoh. Seseorang lelaki telah tiba di satu lembah yang terbentang luas, tak dapat apa-apa kat situ, bangunan tak ada, tidak ada bahan binaan ataupun tidak ada kesan runtuhan. Tidak lama selepas itu, dia berasakan terdapat suatu gegaran bumi ataupun ribut yang kencang. Dari situlah ada beberapa biji batu besar terpelanting jatuh. Lepas beberapa waktu dalam jangka masa yang agak lama, ada pula gegaran yang lain pula. Maksudnya turun lagi. Ada turun perak, ada turun emas, ada turun arang batu, ada turun kepingan besi. Jadi lelaki tersebut pula, adakah dia adakah dia boleh fikir kita nak buat daripada bahan-bahan ini, nak buat satu bandar, nak buat satu kota. Bahan-bahan ini. Okey? Kalau dia nak buat macam tu, macam mana dia boleh fikir lepas ni ada lagi kot? Macam mana dia boleh jamin lepas ni akan ada lagi, turun lagi bahan-bahan lain pula ke, ataupun turun lagi emas ke, batu-batu lain ke untuk dia buat? Kan? Apakah dia tahu berapa banyak bahan tersebut? Nak buat ini, nak buat bilik pula, ini nak buat tiang, ini nak buat. Macam mana dia tahu? Dia tempat yang kosong. Dan juga ini baru beberapa kali berlaku. Macam mana dia boleh kata lepas ni mungkin berlaku lagi? Lepas lagi tempoh masa yang tak jelas, dan juga tak tahu. Dan juga tak tahu bahan apa yang akan diturunkan. Misalnya nak susun. Semua itu, ini nak jadi tiang, ini nak jadi bilik ini nak jadi bilik ni pula, ini nak jadi bilik ni nak jadi dapur, ini nak jadi atap, ini nak jadi itu, nak jadi ini. Jadi, kalau orang yang nak buat begitu, di satu tempat yang macam dalam situasi begitu, kalau dia buat itu, suatu yang sangat hebat lah. Okey, suatu yang sangat hebat lah kalau dia boleh buat satu bandar ataupun kota yang lengkap, yang cantik dengan bahan-bahan yang keluar secara dia tak sedar tu. Bila keluar ataupun turun daripada peristiwa gegar, peristiwa itu, peristiwa ini, jumpa itu, jumpa ini contohnya. Bahan yang tiba-tiba datang tanpa dia sedar, tanpa dia minta. Hasil nak berdoa. Yang inilah, beliau kata ibaratnya Nabi SAW. Nabi SAW tak tahu bila akan diturunkan Quran. Allah Ta'ala turunkan kepada dia. Nabi SAW dalam keadaan tu macam surah Ad-Duha. Kan? Ad-Duha wal-laili idha saja wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Ta'ala menjamin, Allah Ta'ala tidak tinggalkan engkau, wahai Muhammad SAW, juga tidak benci engkau, tidak pulau engkau. Sebab Nabi SAW tu nanti-nanti. Wahyu bila datang lagi. Nabi SAW tak boleh nak tentukan sendiri wahyu bila akan datang, sebagaimana peristiwa hadithul ifk. Peristiwa kita panggil peristiwa ifk, peristiwa fitnah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW nanti apa jawapan wahyu, tapi Nabi SAW tak boleh reka. So tak turun ayat Quran, sehingga Allah Ta'ala sendiri tetapkan akan turun ayat Quran bila. Okey, begitu juga dalam situasi ini Nabi SAW nanti wahyu turun. Okey, tapi turun tidak ya. Turun tu ibarat yang beliau misalkan tadi. Ibaratnya sekejap turun batu batu yang terpelanting, sekejap turun emas, sekejap turun perak, sekejap turun kepingan besi, sekejap turun itu, sekejap turun kayu, sekejap turun ini. Macam mana nak buat? Okey, pertama, kalau nak buat betul, dia kena tunggu turun semua dulu. Itu pun kalau dia boleh jamin lepas ni akan turun lagi. Kalau orang nak buat material, bangunan macam tadi. Bandar, kota, berdasarkan bahan-bahan yang turun itu. Kalau tidak, itu pun kalau turun belum tentu terjamin dia boleh buat sebagaimana yang dirasa boleh. Dah lah cantik pula tu, tersusun. Tak ada masalah. Kan? Itu juga ayat Quran yang berbeza diturunkan kepada Nabi SAW. Kota tu ibarat Al-Quran. Dalam tu ada bilik. Okey? Kan? Kota itu adalah ibarat Al-Quran. Lelaki itu Nabi SAW. Kan? Bahan-bahan itu pula ialah surah ayat-ayat yang diturunkan. Dalam tu ada istana, dalam tu ada bilik-bilik, dalam tu ada segala bahagian-bahagian lah. Yang ini mewakili ayat-ayat Quran, ini mewakili surah-surahnya, ini mewakili bahagian-bahagiannya yang terdapat dalam Quran.
Okey? Al-Quran ibarat begitu. Masuk ke dalam satu tempat, kota. Ibarat kota ada pagarnya. Dia saling ada kesatuan. Ini satu tempat khusus. Al-Quran. Susunan yang lengkap. Tempat tingkat satu macam ni, macam ni, macam ni. Yang panjang ni, macam ni, yang panjang. Itulah Al-Quran yang beliau misalkan. Macam mana nak susun? Kalau bukan kerana Allah Ta'ala dah tentukan. Walaupun turun dalam peristiwa berbeza. Turun merata-rata dalam isu konteks yang berbeza. Tetapi susunannya cantik. Bagaimana dibuktikan oleh para ulama apabila mereka membicarakan tentang Quran, ayat demi ayat ada perkaitan. Kan? Ayat demi ayat ada perkaitan. Ada tema besar yang mengikat sebagai suratul Ahzab. Surah Al-Ahzab. Tentang membela Nabi SAW dan juga menjamin bahawasanya Allah Ta'ala akan melindungi Nabi SAW dan memuliakan Nabi SAW dan menyuruh umat Islam supaya mengikuti Nabi SAW walaupun dalam saat sukar. Okey. Kita lihat kesimpulan ini ulama boleh keluarkan. Apabila melihat kepada latar belakang ayat dan juga konteks ayat-ayat saling berkaitan antara ayat. Sebab itu saya sebut contoh. Allah Ta'ala kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat ini uswatun hasanah itu teladan yang baik. Tapi kalau kita baca tafsir At-Tabari, kita baca tafsir Ibn Atiyah, kita baca tafsir moden seperti tadi klasik kita baca tafsir Ibn Ashur, tafsir Sayyid Qutb, kita akan lihat dan lain-lain, kita akan lihat mereka uswatun hasanah. Masuk Al-Qurtubi yang silam juga. Kalau kita baca ini, saya refer untuk ayat ini saja. Kita lihat bagaimana mereka memahami uswatun hasanah itu. Maksudnya jadi uswah, teladan ketika menghadapi kesukaran dan juga lain-lain. Bukan setakat teladan secara umum, tapi beliau cuba highlight juga teladan, terutamanya ketika sukar, dalam kesukaran. Sebab ayat tersebut berada dalam lingkungan ayat yang berkaitan dengan situasi sukar yang dihadapi oleh Nabi SAW apabila ada ahzab, pakatan yang menentang baginda SAW satu. Yang kedua, ada penentangan terhadap baginda SAW. Ada golongan yang menyakiti Nabi SAW. Ayat. Jadi nak beritahu ada tema utama yang menyebabkan tafsiran para ulama terhadap perkataan uswah, walaupun dia boleh sebut dalam teladan, kita boleh sebut, tapi para ulama bila mentafsirkan ayat tersebut, dia perincikan lagi. Ya, teladan, terutama ketika sukar, bergoncang hati sebahagian sahabat nak menghadapi saat-saat sukar. Lalu Allah Ta'ala kata sabar sebagaimana Nabi SAW sabar. Jadikan Nabi SAW sebagai uswah, sebagai teladan dalam menghadapi caci maki musuhnya, penentangan musuhnya dan juga sebagainya. Sabar dalam menghadapi cabaran. Jadi, ini kita sebut contoh. Ada satu tema utama yang berkait dengan surah Al-Ahzab tersebut. Contohnya kan? Begitu juga dalam surah-surah yang lain. Jadi kalau kita kembali pada apa yang kita cakap sebentar tadi, dengan material, contoh misal yang diberikan tadi, satu orang pemuda di satu lembah yang kosong, tiba-tiba ada gempa bumi atau bergegaran, jatuh batu, tiba-tiba ada petir itu ini, tiba-tiba ada itu, jatuhlah, ada pula jumpa perak, jumpa emas, jumpa kepingan besi dan juga sebagainya. Tapi dia nak susun untuk jadi satu kota yang ada pagar, yang ada bilik, yang ada atap dan juga sebagainya, ada tiang pun sebagainya. Macam mana dia nak susun? Pertama dia kena tunggu. Tapi nak tunggu macam mana dia jamin lepas tu akan ada lagi gegaran dan juga sebagainya yang memuntahkan bahan-bahan material yang diperlukan untuk dia bina kota? Tak boleh jamin. Begitu juga dalam hal ini Nabi SAW. Okey, kita baca Al-Quran, kita amatinya, kita nampak cantik. Rupa-rupanya diturunkan pada waktu yang berbeza. Kan? Barangkali kalau bukan kerana kita kaji, kita baca riwayat pelbagai yang sahih yang menunjukkan bahawasanya diturunkan pada waktu yang berbeza, maka kita akan ayat-ayat diturunkan pada waktu. Ada yang diturunkan lengkap. Surah-surah tertentu ada yang diturunkan lengkap. Okey, tapi kebanyakan surah diturunkan pada waktu yang berbeza. Termasuk Al-Baqarah. Ayat dalamnya diturunkan ada tempoh masa yang berbeza-beza. Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, ini ayat-ayat surah-surah Qur'an ni. Besar awal kalau kita baca ada, kalau kita menurut konsep al-wahid, al-kathrah wal-wahidah yang kita nyatakan tadi, ibarat satu jasad ataupun ibarat satu kota yang mana ada saling berkaitan
antara satu ayat demi ayat, antara satu kisah ataupun bahagian-bahagian yang menyentuh isu ini pula, bahagian yang menyentuh isu ini, dia ada berkaitan berdasarkan tema utama. Maka kita akan katakan ini Nabi SAW pun tak boleh buat. Nabi SAW antara ni tak boleh jamin lepas tu akan ada wahyu. Kau nak buat pula, dia kena rationalnya lah. Dia tunggulah bahan. Ayat-ayat tersebut ready belaka, semua dah turun dah. Dia pun tak tahu bila ayat tu akan berhenti. Bila ayat tu akan turun semua. Dalam masa yang sama, dia sendiri mengikuti perintah Allah SWT sebagaimana diajar, disampaikan kepada Jibril ataupun Jibril. Nabi SAW sendiri, bila tu ayat tadi, kata ayat ni letak dalam surah ini. Ayat ni sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis sahih. Okey. Jadi inilah umumnya apa yang beliau nyatakan dalam bahagian ini tentang kesatuan surah Al-Quran, walaupun ada isu dan juga tema yang berbeza dalam surah itu. Jadi kesatuan itu macam mana kita nak tu, saya cadangkan untuk lebih lanjut lagi boleh lihat dalam tafsir beliau terhadap surah Al-Baqarah. Macam mana beliau lihat berkaitan ayat demi ayat, isu demi isu yang disentuh. Okey. Macam mana dia ada berkaitan dan di antara bahagian 10 ayat pertama ni. Begitulah yang biasanya ulama ataupun kita baca tafsir yang oleh para ulama yang highlight perkara ini, akan highlight itu masuk. At-Tahrir wa Tanwir pun highlight kat perkara ini. Walaupun beliau pengarang At-Tahrir wa Tanwir Ibn Ashur tidak menerima konsep munasabah antara surah, tapi beliau menerima konsep munasabah antara ayat. Ini teori munasabah. Okey, teori maksudnya ada keharmonian antara ayat sebelum dan juga ayat selepas, isi kandungan beberapa ayat sebelum dengan beberapa ayat selepasnya, ataupun isu bahagian-bahagian sebelum dengan bahagian selepas dengan selepas bahagian. Dan juga apabila dikaji ada menurut Syekh Muhammad Abdullah Diras dan juga disokong oleh ramai ulama lain, ada kita panggil tema yang mengikat, tema utama yang mengikat. Bawah tu ada isu-isu yang nampak yang kecil ataupun yang isu-isu yang berbagai yang saling berkait. Itu ibarat, beliau kata ibarat. Lepas tu bila dihimpun pula surah ini dengan surah keseluruhan Quran, ibaratnya Quran ni satu kota. Okey, satu bandar ataupun satu kota lah dalam tu ada pagar surah tertentu. Dalam tu pula ada tempat laluan, surah ini. Dalam tu pula ada bilik ni pula bilik lain, bilik ni surah-surah yang berbeza. Ini ruang tamu, ini surah yang berbeza. Ibaratnya begitu. Tapi dia satu binaan yang lengkap. Macam mana proses membinanya? Bahan ini diturunkan pada waktu yang berbeza, konteks yang berbeza dan juga masa yang berbeza, isu yang berbeza, apa semua. Nabi SAW tak boleh tentukan pun. Ini salah satu bukti Al-Quran merupakan datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Ini salah satu highlight yang penting daripada Syekh yang mungkin sebahagian ulama tak highlight isu ini. Maksud isu just dari sudut ini. Dari sudut sebagaimana kehebatan beliau dalam hujah-hujah yang kita dah nyatakan bagaimana beliau menggunakan hujah Al-Quran dan juga hujah rasional dan juga hujah sejarah dalam membuktikan bahawasanya sebarang cubaan untuk tohmah ataupun ragui kewahyuan Al-Quran, semua tu boleh tertolak. Okey? Dengan tertolak sebab tak ada hujah yang kuat. Kalau ada hujah yang kuat, beliau sentiasa terbuka, buka ruang kebarangkalian kalau ada hujah itu untuk menafikan Al-Quran itu daripada Tuhan. Paling tidak kepada Nabi SAW. Dia buktikan pula sejauh mana Nabi SAW bersedia sudut terbelakang beliau untuk buat reka Quran dan juga surah ayatnya apa semua. Sejauh mana mampunya untuk reka dengan detail. Kita dah bincang, saya takkan ulang lah. Tapi itulah tentang kehebatan Syekh Muhammad Abdullah Diras. Seterusnya, mungkin akhirnya saya cadangkan baca tuan-tuan boleh baca surah Baqarah beliau. Yang beliau aplikasi untuk teori yang beliau yang nyatakan yang kita bincang alhamdulillah sampai habis kan. Jadi pada akhirnya mungkin saya boleh sebut buku An-Naba'ul Azim ini kita dah bincang paling tidak dari awal sampai habis hari ini alhamdulillah tentang yang pertama tentang Al-Quran, apa itu Al-Quran. Lepas tu beliau bicarakan tentang penamaan Al-Quran dari sudut isu-isu berkaitan kewahyuannya, sumbernya.
Ini salah satu isu penting. Dipanggil masdar. Ya. Ilmu masdaril Quran. Masdar Quran. Sumber Quran dari mana? Kan, dan juga beliau berjaya berhujah dengan cukup tersusun dan juga membuka ruang apa-apa kemungkinan untuk menidakkan dakwaan Al-Quran itu wahyu, buka. Tapi setakat yang kita ikuti perbincangan dalam buku ini, okey, dan juga saya dah jelaskan dalam pertemuan-pertemuan yang lepas bahawa kita akan dapati bahawasanya hujah-hujah tersebut lemah. Kan? Paling tidak dengan bukti, paling tak bukti sahih lah. Bukan yang pakai ambil watak tertentu kata ini guru Nabi Muhammad SAW. Kita lihat pelbagai sudut. Daripada ada kemungkinan daripada Muhammad SAW saja ke, kemudian ambil daripada masyarakat zaman dia ke, ada kemungkinan daripada guru tertentu ke, kalau guru siapa gurunya pun dan juga. Kita juga bincang tentang sifat-sifat Al-Quran dan kata kandungannya. Itu ayat demi ayat. Kita bincang tentang Al-Quran, perkataan ataupun yang ringkas tapi padat maknanya kan. Dalam mesin Al-Quran berbicara untuk masyarakat awam dan juga ahli ilmu secara khusus, masing-masing boleh dapat manfaat yang berbeza. Al-Quran berbicara kepada akal dan juga berbicara kepada emosi sekaligus. Ini sifat yang sukar terdapat dalam tempat lain ataupun dalam karangan lain yang ditulis oleh manusia. Seterusnya sifat yang keempat, contoh dari sudut ayat, potongan-potongan ayat Al-Quran, antaranya ialah Al-Quran walaupun ringkas, dalam satu perkataan saja boleh lihat 5, 6, 7, 8 tafsiran. Bagi satu perkataan saja. Kita dah bagi contoh dalam pertemuan lepas tentang tentang perkataan hisab dalam ayat tuan dan juga dalam ayat lain. Bahkan ini beliau membuktikan bahawasanya tidak boleh nak kata walaupun satu huruf saja. Tak boleh nak kata huruf ini huruf tambahan, tidak ada makna. Beliau tolak walaupun ramai ulama kata begitu. Contoh beliau praktikkan dalam laisa kamitslihi syai'. Boleh rujuk dalam pertemuan yang lepas saya dah ulas tentang hal ini dan berdasarkan penerangan beliau. Kaf, ulama kata zaidah, kaf itu kaf tambahan. Laisa kamitslihi syai'. Memang wajib ada kita kekalkan Al-Quran sebagainya, tapi makna dia zaidah. Kan? Beliau kata tak, kaf itu saja makna, apatah lagi perkataan-perkataan lain. Seterusnya beliau bicarakan apa yang kita nyatakan pada malam ini adalah tentang Quran. Walaupun dalam satu surah itu isu yang berbeza, ayat yang berbeza, hukum hakam yang nampak macam berbeza, tetapi bila diteliti dengan lanjut ada surah itu ada kesatuan maknanya. Dan juga antara surah itu pula ada perkaitan demi perkaitan. Ini mungkin kita boleh lihat sebagai munasabah antara surah demi surah. Wallahu ta'ala alam. Saya harap bermanfaat. Mungkin ada bahagian yang tertentu yang kabur sepanjang saya terangkan ataupun diskusikan buku ini. Mohon maaf. Saya harap insya-Allah kita boleh temu lagi membicarakan karya yang lain pula berkenaan Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.